Al-iddah, lughatan al-ihsa'u, iaitu kiraan. Syar'an, ismun limuddatin muayyanatin tatarabbasu bihal mar'atu ta'abbudan lillahi azza wa jalla aw tafajju'an ala zaujin aw ta'akkudan min bara'atir rahmi. Panjang sikit sini. Dari segi syarat, maksud iddah tu adalah satu kata nama untuk tempoh tertentu, ya, yang menanti oleh seorang wanita sebagai pengabdian diri pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Iaitu iddah ni adalah satu tempoh tertentu yang si isteri dia kena tunggu. Dan dia tunggu tu sebab apa? Sebab ini adalah bukan ta'abbud, satu pengabdian diri, perhambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh macam tu. Kena tunggu. Tak boleh nak bantah-bantah. Ataupun tafajju'an ala zaujin, ataupun memberi pengajaran kepada suaminya. Betul menolak pengajaran. Ialah cerai pagi ni dia tak boleh rujuk terus waktu petang, tak boleh. Mesti ada tempoh untuk ni lah. Maksud tak boleh tu ke apa? Maksudnya ada satu tempoh yang untuk suami tu dia bertenang balik, dia dia fikir balik. Jadi tempoh tu akan memberi peluang untuk dia mengembalikan isterinya. Sebab sebelum ni kita bincang tentang raj'ah. Raj'ah. Jadi raj'ah itu adalah si suami mengembalikan isterinya dalam tempoh iddah. Jadi inilah tempoh iddah tu. Maknanya bila suami tu fikir, dia insaf kan. Pagi ni cerai, dia fikir balik. Boleh rujuk petang tu, boleh tadi, boleh rujuk. Tapi dia akan ada tempoh. Kalau kata tidak ada tempoh iddah, pagi cerai, dah langsung tak boleh nak rujuk. Jadi satu kerugian lah. Maka Islam bagi tempoh yang agak panjang. Au ta'akkudan min bara'atir rahmi, ataupun untuk memastikan bara'atul rahmi, iaitu rahim si isteri itu bersih daripada benih suami. Kerana kalau rahimnya tak bersih, nanti cerai pagi, kemudian esok tu dah kahwin dengan lelaki lain, tidak mustahil benih suami pertama ada dalam rahim, kemudian benih suami kedua ada dalam rahim. Jadi panjang pula ceritanya nanti. Okay, ya? Jadi dari segi syarat, kita ulang balik. Al-iddatu ismun limuddatin muayyanatin tatarabbasuhal mar'atu ta'abbudan lillahi azza wa jalla aw tafajju'an ala zaujin aw ta'akkudan min bara'atir rahmi. Iddah itu adalah kata nama bagi tempoh tertentu yang si suami, si isteri menunggu sebagai bentuk pengabdian diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun memberi pengajaran pada suaminya, ataupun untuk memastikan sucinya, bersihnya rahim si isteri. Baik. Ad-dalilu ala masyru'iyatil iddah. Apakah dalil atas pensyariatan iddah? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Talaq. Maksudnya, dan perempuan-perempuan yang telah putus haidnya daripada kalangan isteri-isteri kamu, jika kamu berhati-hati, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Juga untuk iddah 3 bulan itu juga adalah untuk yang tidak ada haid, yang belum haid. Adapun perempuan yang hamil, tempoh iddah mereka adalah
sehingga mereka melahirkan kandungan tersebut, ya. Dan sesiapa yang bertakwa pada Allah Taala, Allah Taala akan menjadikan untuk segala urusannya itu kemudahan. Okey. Jadi sini ada beberapa perkara lah, ya. Itu yang pertama, tentang iddah, ya, iaitu tempoh menanti bagi seorang isteri. Pertama, wallahi ya'isna minal mahidhi, iaitu perempuan-perempuan yang sudah putus haid. Yang sudah putus haid, perempuan yang menopause lah ni, mungkin 50 tahun ke atas ke, kan, ikutlah masing-masing punya. Jadi kalau mereka ni diceraikan, kita belajar sebelum ni bahawa at-talaqu marratan, talak yang boleh rujuk tu ada 2 kali. Apa maksud rujuk? Maksud rujuk itu adalah mengembalikan si isteri yang diceraikan, dan syaratnya adalah dalam tempoh iddah. Iddah tu apa dia? Iddah tu adalah 3 kali suci. Kita akan jumpa nanti, ya. Habis kalau perempuan yang tidak ada haid, nak kira macam mana? Jadi perempuan yang tidak ada haid, maka iddahnya adalah salah satu ashhur, adalah 3 bulan. Termasuk juga yang belum haid lagi. Maknanya asalkan orang tu tidak ada haid, maka iddahnya bukannya 3 kali suci. Sebab kalau 3 kali suci, entah bila-bila dia nak suci. Sebab dia dah sama ada dia menopause, tak ada haid lagi, ataupun dia belum datang haid. Maka atas keluasan syarak, Islam menetapkan 3 bulan. Sini salah satu ashhur. Untuk bab iddah ini kena ingat ada salah satu ashhur dan juga salah satu quru, 3 kali suci. 3 bulan satu perkara, 3 kali suci satu perkara yang lain. Satu. Yang kedua, iddah juga, iaitu untuk wanita yang hamil. Wanita yang hamil, iddah mereka adalah sehingga mereka melahirkan anaknya. Jadi ingatlah ada 2 kondisi di sini, ya. Taib minas sunnati, daripada sunnah. Okey, daripada sunnah bahawa Subai'ah al-Aslamiyah, Sulaiman, ya. Okey, dia telah mengalami nifas, ya, selepas kematian isterinya pada waktu malam. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan dia minta izin daripada Nabi untuk bernikah. Maka Nabi SAW telah mengizinkan untuknya, maka dia dinikahkan. Baik. Apa maksud nafisat sini? Maksud nafisat sini adalah waturadu kalimatun nafisat waladas. Maknanya, jadi kisahnya Subai'ah ni sebelum itu pastilah dia telah diceraikan. Kalau ikut kisah sinilah, ya, dia telah diceraikan. Jadi bila diceraikan tu, dia diceraikan dalam keadaan dia hamil. Jadi kita dah tahu tadi, wanita yang hamil iddahnya adalah sehingga dia melahirkan anak. Maknanya anak yang dikandung itu adalah anak suami dia yang asal. Okey. Jadi untuk Subai'ah ini, dia melahirkan anak pada waktu malam. Pada waktu malam lah. Ini bukan sebab diceraikan, ya, tapi ini suaminya meninggal. Okey. Baik. Bila keluar nifas, maksudnya telah bersalin, maka lepas tu dia jumpa Nabi SAW. Dia minta izin. Dia minta izin untuk berkahwin. Jadi Nabi izinkan, dan dia pun berkahwin. Okey. Okey, jadi ni kita ambil syahid sini adalah dia habisnya iddahnya itu dengan kelahiran si
si anak. Maksudnya iddah kematian suami ialah selepas melahirkan anak walaupun tempoh yang pendek, seperti pada malam yang sama dengan kematian suami pada kisah Subai'ah ini. Okey, sebab apa? Sebab maksudnya kalau ikutkan bila dia kematian suami ada pula lagi untuk berkabung, kan? Tetapi tak, sebab sini ini cerita ni adalah nak bagi tahu bahawa bila dia melahirkan anak saja maka iddahnya sudah habis. Sebab ingat tujuan asal adalah untuk bara'atul rahmi, iaitu membersihkan, pastikan rahim si isteri itu bersih daripada benih suaminya. Okey. Jadi bila lahir tu habislah ya. Al-ijma' ajma'al ulama'u ala masyru'iyatil iddah. Para ulama telah menjema'kan bahawa iddah disyariatkan. Baik. Anwa'ul iddati wa muddatuha. Okey. Jenis-jenis iddah dan juga tempohnya. Okey. Ada dua sini. Al-iddatu iddatani. Iddah ni ada dua. Iddatul wafati, iddatul firaqi. Iddah wafat, iddah kematian. Jenis yang pertama adalah wahya allati tajibu ala man mata anha zawjuha, iaitu iddah yang wajib ke atas orang yang mati daripadanya suaminya. Maknanya siapa yang kematian suami maka dia ada iddah kematian. Okey. Maknanya dia berpisah sebab kematian lah. Okey. Sanian iddatul firaqi wa hiya allati tajibu 'ala al-mar'ati allati faraqat zawjaha bi fasqin aw talaqin ba'da wad'iha. Ya, iaitu iddah firaq, iddah cerai, iddah pisah, iaitu iddah yang wajib ke atas perempuan yang telah berpisah dengan suaminya, sama ada dengan fasakh atau tolak selepas wad'iha, selepas suami menyetubuhinya. Ingat kita dah bincang sebelum ni, selepas dia selepas disetubuhi. Andai kata tidak disetubuhi macam mana? Kalau tidak disetubuhi, maka tidak ada iddah untuk perempuan tersebut. Okey. Iddatul wafat. Jadi berapakah dia punya tempohnya tu? Kita lihat jadual ni ya. Iddatul wafati, iddatul firaq. Iddah ni ada dua jenis. Yang pertama untuk yang sebab kematian dan untuk yang perpisahan. Iddatul wafati, ahwalul mar'ah. Untuk kematian ni ada tiga jenis keadaan, tiga keadaan isteri tersebut. Iaitu al-hamil. Maknanya kalau isteri itu hamil, kalau seorang isteri itu berpisah dengan suaminya dalam keadaan dia hamil, maka iddahnya adalah biwad'il hamli, dengan dia bersalin. Macam kisah tadilah. Macam kisah Subai'ah tadi. Subai'ah tu suaminya meninggal. Bila suami dia meninggal, lepas tu dia bersalin. Bila suami dia bersalin, maka iddahnya adalah bila dia bersalin tersebut. Sebab tu bila esoknya tu dia jumpa Nabi, minta nikah, Nabi benarkan untuk dia bernikah. Satu. Hal yang kedua, ghairul hamil. Iddah sebab kematian dalam keadaan si isteri itu tidak hamil. Okey, maka iddahnya adalah arba'atu ashhurin wa 'ashru ayyam, iaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ingat ni, ini kematian ni ya. Kenapa ada, kan kita kata 3 bulan? Sebab apa? Sebab untuk berkabung, untuk berkabung. Sebab kematian suami ya. Ingat ni, ini kita iddatul wafati. Iddah sebab kematian suami.
Dan yang ketiga, al-halatul tsalitsah ghairu madkhulin biha. Isteri meninggal, isteri ditinggalkan suami sebab suami itu meninggal dalam keadaan dia belum disetubuhi. Maka iddahnya adalah, ini special sikit ni ya, arba'atu ashhurin wa 'ashratu ayyam. 4 bulan 10 hari juga, sama macam perempuan yang tak hamil. Okey. Ini untuk iddatul wafah. Untuk perempuan yang kematian suaminya. Baik. Untuk yang iddatul firaqi, iddah sebab perpisahan, berpisah suaminya hidup. Bukan cerai mati. Yang tadi tu cerai mati. Yang ni cerai hidup. Kalau lepas cerai suami tu mati, tu cerita lain. Sekarang ni dia bercerai sebab kematian. Kita panggil cerai mati. Yang ni cerai hidup. Okay? Ada 4 keadaan. Okay. Iaitu keadaan perempuan itu, awalan zatul haidhi. Perempuan itu ada haid. Maka iddahnya adalah salasatu athhar. 3 kali suci. 3 kali suci. Sebab apa? Sebab dia haid. Jadi kena ingat, 3 kali suci ini tidaklah bermaksud 3 bulan. Kena kira balik. 3 kali suci bukan bermaksud 3 bulan. Thaniyan al-ayisatu, iaitu perempuan yang sudah tidak ada haid. Perempuan yang tidak ada haid barulah salasatu ashhurin, 3 bulan. Sebab kalau perempuan yang haid, perempuan yang sudah menopause, yang tak ada haid, kita suruh dia iddah 3 kali suci, sampai bila-bila lah dia tak akan panjanglah iddah dia kan. Tidak. Tetapi 3 bulan sahaja. Seolah-olah macam dikiaskan dengan salah satu athhar tadi, 3 kali suci. Okay. Salisan al-hamil, perempuan yang hamil. Berapa lama iddahnya? Biwad'il hamli, dengan dia melahirkan kandungannya. Kalau dia hamil, dia ceraikan tu ketika hamil 3 bulan, maka kena tunggulah sampai 6 bulan lagi. Itu sampai cukup 9 bulan. Kalaulah dia bersalin 9 bulan. Tapi kalau dia mengandung 9 bulan, tapi kalau dia mengandung 10 bulan, ikutlah sampai dia melahirkan anak. Okey? Baik. Yang akhir, wanita yang bercerai hidup dengan suaminya. Hal yang keempat adalah ghairu madkhulin biha, yang tidak didukulkan dengannya, iaitu yang tidak disetubuhi oleh suaminya, maka la iddata laha, tidak ada iddah untuknya. Okey, dia agak beza sikit dengan yang cerai mati tadi. Cerai mati yang belum dukhul 4 bulan 10 hari. Cerai hidup yang belum dukhul, la iddata laha, tidak ada iddah. Kenapa tidak ada iddah? Sebab tidak ada keperluan untuk mengetahui rahimnya bersih ataupun tidak daripada benih suami, sebab tidak ada persetubuhan. Kalau ada persetubuhan barulah dimasukkan kena ada iddah. Baik. Al-ma'lumatul muhimmah. المطلقة قبل الدخول بها، يعني المرأة التي فارقها زوجها بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها، فلا يجب عليها أن تلتزم بأي عدة. Perempuan yang diceraikan sebelum dukhul, iaitu perempuan yang dipisahkan, yang bercerai dengan suaminya, sama ada dengan fasakh atau tolak sebelum disetubuhi, maka tidak wajib ke atasnya untuk beriltizam dengan mana-mana iddah. Mana tidak ada iddah untuk perempuan yang diceraikan oleh suaminya, sama ada dengan fasakh ataupun tolak dalam keadaan belum disetubuhi. Okey, dan dalilnya adalah
sifat Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Ahzab ayat 33. Okey. Kita rujuklah insya-Allah. Baik.